Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, yakni Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam program Serambi Ilmu Online dengan harapan segala ilmu yang kita dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat fi ini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk atau meneruskan pada kitab juz pertama daripada kitab Syarhus Salikin ilmu tasawuf. Kita masuk pada bab ke-6 pada menyatakan rahsia haji. Jadi ini bab menerangkan pada rahsia, menyatakan pada rahsia haji. Jadi ini suatu fasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan tatkala kembali daripada perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Ini suatu fasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan tatkala kembali daripada perjalanan. Dan jadi apa yang kita buat bila kita kembali daripada perjalanan. Sebab kita dah bincang pada pertemuan yang lalu tentang menziarahi maqam ataupun Raudhah Asy-Syarifah, yakni maqam Rasulullah SAW dan juga Raudhah Masjid Nabawi dan lain-lain. Maka sekarang kita masuk pada adab balik ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing dan lain-lain. Dan adalah Nabi SAW apabila kembali daripada berperang, jadi setelah kembali daripada berperang atau daripada mengerjakan haji atau daripada mengerjakan umrah atau lainnya daripada yang demikian itu, maka mengucap ia akan takbir pada tiap-tiap melalui sesuatu yang tinggi. 3 kali takbir, kemudian maka dikatanya, ada satu yang azim, sesuatu yang besar, pulang daripada haji atau umrah misalnya, baginda SAW akan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna wa taibuna abiduna sajidun ila rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kullu syai'in haliku illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tiada Tuhan yang mempunyai sembah dengan sebenarnya melainkan Allah, padahal ia esa, tiada yang menyekutui baginya kerajaan, tiada yang mengikuti baginya kerajaan, dan baginya segala puji yang menghidupkan ia dan yang mematikan ia, dan iaitu yang kuasa atas segala sesuatu. Dan kami kembali kepada Allah Ta'ala dan kami taubat daripada dosa dan kami ibadat akan Dia dan kami sujud bagi Tuhan kami dan kami memuji bagi Tuhan kami. Telah benar Allah SWT akan janjinya dan menolong ia akan hambanya yang dikasihinya dan memecahkan ia akan tentera orang yang kafir, padahal ia sendiri dan tiap-tiap sesuatu itu binasa melainkan zat Allah Ta'ala dan baginya segala hukum dan kepadanya kami sekalian kembali. Itu adalah makna daripada doa tersebut. Ini kita harap kita lihat makna ni. Jadi isyarat daripada doa ini adalah untuk aibun atau ibun, iaitu kita balik dalam keadaan bertaubat, abidun yang istiqamah sujud, istiqamah beribadah kepada Allah, sajidun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbina hamidun. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi mungkin doa ni dah bagi isyarat kepada kita, kepada umat Islam, bahawa ada orang yang pergi haji ataupun umrah kerana dia ada duit, ada kekayaan, ada fulus, ada income, ada ada facility. Dia pergi as kerana ada duit, dia pergi haji. Ya, dia banyak dosa, mungkin dia nak taubat, dia nak bersihkan diri dia.
Tapi haji dan umrah itu tidak memberi kesan kepada dia. Dalam arti dia dah taubat, dia tahu kalau dia bertaubat Allah akan terima taubatnya. Lalu setelah itu dia balik ke negaranya, dia buat maksiat lagi. Dia kembali kepada awal balik. Means haji dan umrah itu tidak merubah diri dia. Ni tak merubah dirinya. Hadirin wal hadirat, maksud kita tak naklah ibadah haji dan umrah kita seperti itu. Kita nak it is meaningful. Ni yang banyak, termasuk alhamdulillah wallahi alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Itu banyak artis-artis, contoh dia selebriti, di mana mereka hidup sebelum ini dalam keadaan yang berbeza gaya hidup mereka, kerana mereka juga dalam industri seperti ini. Tapi apabila mereka mendapat peluang untuk pergi melakukan haji dan umrah di Mekah dan Madinah, mungkin haji itu rata-ratanya bila dia dah once dia pergi haji, dia balik, dia mula berubah. Walaupun dia selebriti, tapi dia dah merubah gaya hidupnya, gaya pergaulannya dan lain-lain, yang menunjukkan dia betul-betul ada sincerity, ada keikhlasan, dan ada bagaimana yang penting itu haji dan umrah tersebut sangat bermakna sehingga merubah diri dia. Ini yang penting. Kita manusia, semua manusia tidak sempurna, lahir dalam latar belakang yang berbeza-beza, dalam kehidupan yang berbeza, situasi dan waqi' yang berbeza. Jadi dengan perbezaan ini membina karakter masing-masing yang berbeza. Itu satu yang Allah takdirkan, tuan-tuan dan puan-puan. So we cannot do anything. Kita tak dapat nak buat apa. Tapi it's not because of that sahaja. Tapi yang penting adalah apabila kita mendapat rezeki daripada Allah SWT untuk pergi haji dan umrah terutamanya, kita mesti nak bahawa safar, perjalanan kita, ibadah kita, haji kita adalah haji yang bermakna, yang dapat merubah diri kita. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Yang dapat merubah diri kita, merubah jiwa kita, membuatkan kita menjadi orang yang lebih soleh dan lain-lain. Ini untuk mendapatkan itu yang susah, tuan-tuan. Itu yang bukan susah, means itu yang kita harapkan. Itu yang kita betul-betul nak. Dan ini yang dimaksudkan dalam doa ni, di mana haji dan umrah, tuan-tuan, itu sangat bermakna, yang dapat merubah kita dari tidak baik menjadi baik. Kalau dah baik jadi lebih baik, kalau dah lebih baik jadi lebih baik. Ini semua umat Islam tanpa terkecuali. Alhamdulillah. Jadi kena ada macam tu, kena pastikan haji dan umrah kita adalah haji yang menjadi mahattah, station kepada kehidupan kita untuk menuju pada yang lebih baik. Diri wal hadra hafizakumullah. Jadi ini bukan hanya dalam arti nak perubahan kena buat haji umrah. Misalnya kalau aku tak dapat pergi umrah, tak dapat pergi haji lagi, maksudnya Allah tak nak aku berubah lah ni. Tak payahlah aku berubah. Bukan situ, bukan. Cuma saya nak terangkan bahawa dia haji dan umrah itu mungkin salah satu asbab. Banyak asbab-asbab lain orang itu berhijrah. Orang mungkin dia kehidupan dia dengan kehidupan yang sedikit bebas, dari situasi keadaan masyarakat yang bebas, misalan dia, dan dia berazam, dia tahu dia nak menuju kepada yang lebih baik, dia nak menuju kehidupan yang lebih bertakwa, lebih banyak beribadah, lebih insaf dan lain-lain, maka dia berusaha untuk mencari. Mungkin dia dapat mencari, dia teringin, kalau saya ada suami, insyaAllah saya berubah. Contoh dia, perempuan misalnya. Dia kahwin, perkahwinan tersebut merubah diri dia. Mungkin. Ada orang, mungkin apabila dia kata, kalau saya dah kerja, saya kena berubah. Dapat kerja, dia berubah. Alhamdulillah. Ada orang memang tak ada penglihatan sama sekali. Tidak ada pengetahuan dalam bab ini sama sekali. Dan dia memang tidak tahu. Tapi setelah itu, dia menuntut ilmu, cuba teringin nak tahu agama, teringin nak tahu je. Contoh dia, dengan dia mengaji tu memberi kesan kepada dia, menyebabkan dia berubah. Dari ini dia berubah, dan itu adalah rezeki bagi dia. Alhamdulillah.
Dia berubah, Masya Allah. Kita patut syukuri, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi inti dia, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, adalah suatu perkara yang wajar, yang sepatutnya, bukan wajar, means ada sesuatu yang sangat dicadangkan dan sangat perlu untuk diazami kepada setiap hadirin wal hadirat hafizakumullah untuk berusaha mencari momen perubahan. Dah baik menjadi lebih baik. Ini harus kita kena ada. Bukan hanya haji dan umrah, tapi of course haji dan umrah ini salah satu daripada momen-momen tersebut untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seyogyanya bahawa diamalkan akan segala sunat ini ketika pulang ia ke negerinya. Sunat-sunat ini diamalkan. Maka apabila melihat ia akan negerinya, maka sunat digerakkannya akan kenderaannya serta dipantaskannya dan dibacanya. Dia nampak je, tu Kuala Lumpur dah. Speed. Kuda tu laju sikit. Tak adalah, janganlah bawa lebih. Kalau zaman moden ni adalah kereta lebih. Ni maksud dia zaman dulu kan dia orang naik kuda, naik apa, jalan kaki, laju lah sikit. Atas kenderaannya serta dipantaskannya dan dibacanya. Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasanah. Wa rizqan hasanah. Artinya, wahai Tuhan kami, jadikan olehmu bagi kami dengan dia, yakni dengan negeri ini, tempat ketetapan dan tempat rezeki yang baik. Nak tak nak, tak semua orang akan dan mesti duduk di Mekah Mukarramah atau di Madinah Munawarah. Tak semua. Kita kena faham tak? Orang yang dah duduk dekat Mekah dan Madinah itu akan mendapatkan hidayah dan keterbukaan. Berapa banyak mungkin orang yang duduk di Hijaz misalnya, dekat dengan Kaabah, dekat dengan maqam baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak merasa kepentingan Islam tersebut sehingga dia lebih menjadikan Islam itu sebagai bisnes dan dia lebih suka dengan gaya hidup yang tidak Islami, yang barat. Kalau boleh nak jadi macam orang barat, itu berapa banyak. Jadi manusia macam tu, tuan-tuan hadirin wal hadirat. Jadi yang kita dah ada sekarang ni, kita syukuri dengan harapan yang kita dah ada sekarang ni, kita istiqamah. Ini yang penting, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kemudian maka menyuruh ia akan seorang memberitahu kepada ahlinya dengan datangnya itu. Boleh bagi tahu seorang ahlinya yang dia akan datang, dan sunat jangan datang kepada ahlinya itu dengan terkejut. Jadi maksudnya dia bagi tahu lah yang dia akan sampai pada tarikh sekian. Kalau zaman sekarang kita boleh telefon, WhatsApp, bagi tahu. Jangan mengejut. Jangan datang-datang untuk mengejut. Dan siupnya jangan mengejuti akan ahlinya dengan memukul-mukul pintu pada tengah malam. Jangan datang, tak, siapa tu? Orang tengah tidur bukan lah. Tak boleh lah macam tu. Tadi keluarga dia dah marah-marah dah sumpah serapah dah. Orang bangun pukul 3 pagi duk ketuk pintu. Ketuk loceng. Contoh dia. Na'udzubillah min zalik. Tak adalah, ini kurau. Ini tapi ini yang ada dalam kitab ni macam ni. Memukul-mukul pintu pada tengah malam atau siang hari, tetapi hendaklah ia mengkhabarkan akan datangnya itu supaya dinanti oleh ahlinya dengan berjaga pada malam itu. Kalau dia akan sampai malam, bagi tahu. Hantar surat, hantar WhatsApp, bagi tahu. Nanti tunggu akan sampai pukul sekian. Kalau tak lebih kurang malam, habislah keluarganya duk ready dekat pintu mana tak sampai. Tak sabar nak jumpa. Kan macam tu. Hadirin wal hadirat. Maka apabila masuk ia ke negerinya, maka sunat ia dahulu daripada masuk ke dalam rumahnya itu pergi ke masjid kerana sembahyang 2 rakaat. Dah masuk, dia pergi ke masjid. Demikianlah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka bila masuk ia ke rumah, maka sunat dikatanya tauban li rabbina auban, tauban la yughadiru alaina huban. Iaitu apa maksud dia? Aku bertaubat, aku taubat, aku kembali lagi.
Tuhan kami, aku akan taubat yang tiada meninggalkan ia di atas segala bagi dosa. Ini. Maka apabila tetap ia di negerinya, maka sejujurnya jangan lupa ia akan barang yang memberi Allah Ta'ala atasnya dengan nikmat, iaitu haji kepada Baitullah dan tanah haramnya dan ziarah kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Ini Masya Allah. Ya, jangan kita lupa Allah dah anugerahkan kita kesempatan untuk melakukan ibadah ini. Terutama yang ada dekat tanah haram kat sana. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kalau saya boleh ingatkan yang ada di tanah haram di sana, yang ini bersyukur, yang dah balik bersyukur, ingat sentiasa. Tak semua orang mendapat rezeki untuk melakukan haji dan umrah. Hatta zaman sekarang katanya dah senang nak buat haji, senang nak buat umrah. Ya, ada orang, tuan-tuan, ada orang saya dulu kenal. Ada orang kumpul duit susah-susah, kerja susah-susah, semua susah-susah. Dah kumpul, dah cukup, nak pergi haji, nak pergi umrah. Kalau tak salah umrah, dia bukannya mudah nak dapat rezeki, susah. So dia nak pergi umrah, ada kawan. Kawan, takkanlah kawan nak menipu kot. Contohnya, ada kawan tawarkan package umrah. Contoh dia. Waktu ni zaman belum ada lagi syarikat-syarikat yang dah dapat lesen, tak ada lesen tak lagi. Ni zaman cowboy. Zaman dulu lah. Waktu saya kecil. So, dia dah bayar semua, dah lengkap. Sekali tiba-tiba kena scam. Kawan dia tu yang kena scam. Kawan dia ingat, kawan dia tolong orang lain. Orang lain tu rupanya solat duit, tak dapat pergi haji, umrah. Kena tipu. Tak berhasil berangkat. Dah kumpul duit lama nak berangkat, tak dapat berangkat sebab kena tipu. Tengok macam mana. Remuk hati dia, ya Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang pun ada mungkin. Cuma sekarang saya tak kenal lah. Ada satu kawan dia. Ini. Jadi tak semua orang dapat rezeki untuk pergi umrah dan haji. Yang dapat pergi kena bersyukur. Sebab itu baguslah kerajaan ketatkan, pastikan syarikat-syarikat yang dipercayai. Kadang-kadang syarikat dipercayai, orang yang kata atas nama syarikat ni, ini yang dalam penyakit. Scammer-scammer. Kadang-kadang ni gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Ni yang bahaya ni. Ni sebab ni duit. Kita panggil duit ni duit amanah. Duit amanah, hadirin wal hadirat hafizakumullah. So, na'udzubillah min zalik, saya pun takut. Sebab tu takut nak masuk bab agensi macam ni, jual macam ni. Takut. Kita tanggungan besar, amanah dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dia sebut di sini, dan jangan kembali kepada ghaflah, yakni kepada lalai ia akan Allah Ta'ala. Dan jangan kembali kepada lahun, yakni jangan kembali kepada berbuat yang sia-sia dan bermain-main. Dan jangan ia kembali kepada berbuat maksiat, kerana sekalian yang demikian itu bukan alamat haji yang makbul. Tetapi alamat haji makbul itu iaitu kembali ke negerinya padahal benci akan dunia dan gemar ia akan akhirat, serta bersedia ia mengambil bekal yang dibawanya bagi mendapatkan akan Tuhannya kemudian daripada matinya, seperti mengambil bekal dahulu kepada kerana mendapatkan akan Baitullah dan mendapatkan akan kubur nabinya. Jadi orang yang haji makbul ni, haji mabrur makbul ni, umrah yang makbul mabrur ni, mabrurah ni adalah orang yang dia pulang, dia balik ke negerinya itu, dia berubah. Dulu tak pernah solat malam, hanya solat wajib. Berubah totally, istiqamah solat malam. Solat sunat dia buat, pakai jubah. Pakai jubah tu pakaian lah, bukan nak kata tu tanda dia berubah. Tapi zaman dulu rata-rata macam tu lah. Bila balik umrah haji tu, dia asyik pakai jubah je.
sebenarnya bukan nak kata itu tak ada kesan kan. Ini saya nak kata um, haji dan umrah ni, contoh dia orang balik pakai jubah, ada positif dia. Positif dia, kalau pakai haji, pakai jubah contoh dia, tak adalah dia nak pergi tempat-tempat yang lara kan. Ni contohnya. Malu lah nak pergi tempat yang lara. So kalau dia memang melazimkan dia pakai, insyaAllah yang dia buat ni benda baik-baik saja. Lebih kurang macam tu. Hadir wal hadir. Dia buat ni benda yang baik-baik saja. Dia tak buat benda yang tak baik. Kan? Dia ni wal hadir hafizakumullah. So, cuma of course benar-benar berubah atau tidak itu dalam hati, dalam jiwa, bukan pakaian. Dia macam tu. So we cannot judge bila orang tu tak pakai jubah berarti dia tak baik. Tak boleh. Cannot. Dah balik bukan nak pakai jubah. Tak boleh. Cannot do that. Cuma salah satu kesan positif dia tu lah. Bila dia pakai jubah tu, susahlah dia buat maksiat. Syarat dia tu. Akan tapi tak juga. Kadang-kadang orang balik dari haji atau umrah, dia pakai jubah sekalipun, tapi kalau hati dia tak bersih, masalah juga kan. Dia ada riak, masalah juga. Kalau dia ada takabur, masalah juga. So it's not as easy as that. But well, ini mungkin suatu perkara yang wajib untuk kita renungi. Tapi lebih baik kalau dia balik tu, ketakwaan dia lebih tingkat, kan? Lebih berusaha untuk mencari yang terbaik, bekerja mencari rezeki untuk dapat pergi lagi. Niatnya dapat pergi lagi. Yang ini yang penting. Hadirin wal hadirat. Okey. Dia siap-siap. Kalau boleh, pergi lagi. Dia meninggal dia kat sana. Tu banyak orang dulu macam tu niatnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ia naqal daripada ulama' yang dahulu-dahulu. Imam Ghazali menukilkan daripada ulama' dahulu. Wa min alamati qabulil haji tarku ma kana alaihi minal ma'asi. Wa ayyatabaddala bi ikhwanihi al-batilina ikhwanan salihin wa bi majalisil lahwi wal ghaflati wa majalis adh-dhikri wal yaqadati. Artinya sesetengah daripada alamat haji yang diterima itu iaitu meninggalkan akan barang yang ada atasnya daripada maksiat dan digantinya daripada bersahabat saudara yang berbuat sia-sia, yang batil, yang berbuat sesuatu yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, akan bersahabat dengan saudara yang solihin dan gantikan daripada berhimpun duduk dengan orang yang bermain-main dan orang yang ghaflah, yakni lalai daripada zikir Allah Ta'ala, akan berhimpun dengan orang yang menyebut zikir Allah Ta'ala dan orang yang jaga hati kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Ini hadirin dan hadirat. Jadi berusaha untuk berubah. Dia rubah. Dia tinggal maksiat. Sebelum ni banyak buat maksiat. Pergi umrah, berubah. Tak buat maksiat dah. Biasanya kawan dengan orang-orang yang biasa buat ajak maksiat. Tapi sebab dia dah berubah, kata, sorry, I have to change myself. I don't want like this. I want to change. I want to be more sincere, more clean, dan lain-lain. Biasanya lalai, perkara yang haram yang dibuat, ditinggalkan. Dia datang sikit, berzikir, menguatkan hati, menguatkan jiwa dan lain-lain. Ini contoh-contoh perubahan yang diharapkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
fanas'alullah taufiqa lima yardahu wal i'anata bikaramihi wa judihi. Ini itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk pada apa yang diridai dan bantuan dengan kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala murahkan kali ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadar wal hadar hafizakumullah. Ini satu fasal yang menyatakan segala adab haji yang halus-halus dan segala adab haji yang batin. Nah, ini sekarang masuk, iaitu 10 adab. Adab yang pertama, bahawa adalah bekal perginya yang dibelanjakannya pergi haji itu daripada harta yang halal, yang memadai bekal perginya dan pulangnya dengan tiada picik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bekal perginya yang dibelanjakan pergi haji itu daripada harta yang halal, yang memadai bekal perginya dan pulangnya dengan tiada picik. Tetapi seyogyanya dilebihkannya akan bekalnya itu daripada belanja pulang dan pergi itu supaya dapat membuat kebajikan dan memberi sedekah kepada fakir ahli Mekah dan Madinah, dan supaya boleh menolongi atas orang yang kesusahan pada tengah jalan hajinya itu. Ni. Jadi dia kena bekal, dia kena lebih. Bekal dia kena lebih. Dan so adat yang kedua, seyogyanya bahawa jangan disertakannya naik haji itu dengan berniaga, supaya adalah semata-mata hikmahnya dan kawasannya itu kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh kita pergi umrah haji, jangan pula niat nak bisnes. Sebab apa, kita nak, kalau boleh kita pergi umrah dan haji itu adalah benar-benar untuk mendapat redha Allah SWT. Ini maksud dia, hadir wal hadir. Dan supaya jangan membimbangkan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana berniaga itu iaitu setengah daripada yang menegahkan fadilat haji dan mengurangkan akan pahalanya. Jadi adab dia kalau kita pergi itu murni. Ini nak pergi umrah dan haji adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Itu niatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan terlebih lagi jika dijadikan pekerjaan hajinya itu akan perniagaan, seperti ia menghajikan akan orang dengan sebab mengambil upah. Jadi lagi-lagi dia pergi haji itu sebab apa? Sebab nak jemur tawaf. Ni. So kurang. Tetapi ialah bukan kita tak boleh ada mutawif, kena ada mutawif. Nanti saya kalau pergi, saya pun tak tahu jalan kiri kanan,
Dua kali saya pergi. Kali pertama memang tak tahu sama sekali. Kali kedua pergi dah berubah. Tak pun kita pun tak tahu kiri kanan atas bawah semua. Semua dah berubah. Contoh dia ada di Walhadra. Dulu ada garis multazam. Sekarang tak ada garis. Wah, kan susah. Ni contoh dia. Tetapi jika dikasatnya mengambil upah haji itu kerana bekalnya duduk di Mekah dengan mengambil upah haji itu, padahal tiada ada padanya harta yang menyampaikan bekalnya pergi ke Mekah melainkan dengan upah haji itu, maka ketika itu tiada mengapa, bolehlah bahawa mengambil ia akan upah haji itu. Dan seyogyanya ketika itu bahawa adalah qasadnya itu ziarah kepada Baitullah. Sebaiknya qasad dia, tujuan dia, niat dia adalah ziarah kepada Baitullah dan mengerjakan akan haji dan menolongi saudaranya yang Muslim dengan melepaskan akan fardu hajinya. Sebagai nak lepas, kan kita semua ni ada rukun Islam. Rukun Islam ni ada 5. Haji ni nombor 5, tuan-tuan. Jadi bukan benda sunat. Haji ni benda fardu. Rukun. Ni. Fardunya. Dan seumpama inilah yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Ini yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. Yudkhilullahu subhanahu wa ta'ala bil hajjatil wahidati thalathan al-hajjannah al-musibiha wal munafidhu laha wa man hajja biha an akhihi. Rawahu al-Baihaqi. Hadis riwayat takhrij al-Iraqi. Artinya, memasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan haji yang satu akan 3 orang ke dalam syurga. Jadi satu haji ni dapat 3 dapat masuk syurga. Pertama, orang yang berwasiat mengupahkan akan haji. Orang yang wasiat supaya dia dapat orang pergi haji. Kedua, orang yang meluluskan dengan dia. Orang yang luluskan dia, yang tolong dia, yang bayar dia dan lain-lain. Ketiga, orang yang mengerjakan dengan dia daripada melepaskan akan haji fardu saudaranya yang Muslim. Jadi orang yang mengerjakan dengan dia, yang buat dengan dia, daripada melepaskan akan haji fardu saudaranya yang Muslim. Hadirin wal hadirat hafizahumullah ni. Adab yang ketiga, tuan-tuan. Seyuknya membanyakkan bekalnya dan membaik ia akan dirinya dengan bermurah hati serta dengan suka hatinya pada berbelanja dan suka memberi dengan tiada kikir dan tiada israf paras. Tetapi adalah dengan jalan pertengahan. Dengan murad dengan israf itu iaitu bahawa ia bersedap-sedap dengan membanyakkan berapa bagai daripada makanan dan pakaian. Ini. Adapun membanyakkan memberi sedekah atau membanyakkan memberi makanan kepada fakir dan miskin dan orang yang muhtaj, berhajat, atau membanyakkan belanja pada berbuat kebajikan, maka iaitu tiada dinamai israf. Ini tak namanya israf. Israf ni maksud pembaziran. Kerana seperti kata ulama, tiada kebajikan di dalam israf itu dan tiada israf di dalam kebajikan. Jadi tak ada istilah israf. Israf tu membazir dalam kebajikan. So tak ada. Hadirin wal hadirat hafizahumullah ni.
Lalu dan membanyakkan belanja di dalam haji dengan berbuat kebajikan kepada manusia, maka iaitu pekerjaan yang dituntut oleh syarak dan iaitu seperti belanja di dalam perang sabilillah. Dan iaitu tiap-tiap 1 dirham dibalas dengan 700 dirham. Ini orang yang membelanjakan untuk fi sabilillah. Jadi pahala dia berganda-ganda, tuan-tuan. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, min karamir rajuli tibu zadihi fi safarihi. Artinya setengah daripada kemurahan laki-laki itu iaitu membaikkan bekalnya di dalam perjalanannya. Yakni membaikkan hatinya pada membelanjakan bekalnya dengan berbuat kebajikan di dalam perjalanannya itu. Dan sabda Nabi SAW, Al-hajjul mabruru laysa lahu jaza'un ilal jannah. Faqila lahu ya Rasulullah wa ma birrul hajji. Qala tibul kalami wa it'amut ta'am. Masya Allah. Rawahu Ahmad al-Hakim al-Iraqi. Riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Artinya, haji yang makbul itu tiada balasan baginya, melainkan syurga. Kita nak macam ni lah. Kita buat haji tu akan tunggu kita syurga yang akan penyebab untuk kita masuk syurga. Lalu dikatakan oleh orang baginya, ya Rasulullah, apa haji yang makbul? Haji mabrur, apa haji yang makbul? Maka sabdanya, membaikkan perkataan dan memberi makanan kepada manusia. Ini dia, hadir wal hadir afdal. Adab yang keempat, meninggalkan rafath dan fusuk dan jidal. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini penting. Orang suka debat, suka gaduh, suka apa. Tapi bila pergi hajj ni, tinggalkanlah semua benda. Sewajarnya dia meninggalkan perkara-perkara ini. Artinya, maka jangan berbuat yang sia-sia dan jangan berbuat maksiat yang membawa kepada fasik dan jangan berkelahi dan berbantah-bantah di dalam mengerjakan haji itu. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, warrafasu ismun jami'un likulli lahwin wa khanan wa fuhshin minal kalam. Erti rafath, apa yang masuk? Fala rafasa. Rafas apa? Buat sia-sia tu. Rafas itu nama yang menghimpun bagi tiap-tiap yang sia-sia, iaitu apa? Dan yang jahat dan yang keji-keji daripada perkataan. Bergurau senda yang tak ada faedah. Cakap benda yang mengarut, yang tak ada erti, ketawa terbahak-bahak yang tidak membawa apa-apa faedah. Ini semua termasuk rafas. Dan masuk di dalam perkataan itu bergurau-gurau dan bersenda-senda dengan perempuan. Termasuk. Dan masuk pula di dalamnya bercerita kelakuan jima, kerana yang demikian itu membawa ingin kepada jima yang diharamkan di dalam ihram itu. Kan dalam ihram haram jima, pergi cerita benda yang membuat syahwat. Tak boleh lah. Rafas. Ini. Hadir wal hadir abidahullah. Ini. Wal fusuku ismun jami'un likulli khurujin an ta'atillahi azza wa jalla. Lalu disebut kat sini, wal fusuku ismun jami'un likulli khurujin an ta'atillahi azza wa jalla, bermaksud dan fusuk itu iaitu nama yang menghimpun bagi segala yang keluar daripada taat akan Allah azza wa jalla, iaitu perbuatan yang haram dan yang maksiat. Itu maksud fusuk. Jadi segala yang terkumpul pada berbuat perkara yang diharamkan, yang maksiat, itu fasik. Wal jidalu huwal mubalaghatu fil khusumati wal mumarati bima yurisu dha'ina wal yufarriqu fil hali al himmata wa yunaqidu husnal khuluqi. Lalu dia sebut, iaitu apa? Dan jidal itu iaitu berlebih-lebihan pada berkelahi dan berbantah-bantah dengan barang yang membawa ia akan berdengki-dengkian atau bersakit-sakitan hati dan membawa ia kepada bercerai-cerai himmah pada ketika itu. Dan lagi jidal itu lawan perangai yang baik. Dan mumarat itu lawan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu alamat bagi haji yang makbul seperti maksud sabda Nabi SAW.
bahawa membaikkan akan perkataan serta memberi makan makanan itu daripada haji yang makbul. Hadiri wal hadirat, hafizakumullah. Dan seyukyanya bagi orang yang haji itu, bahawa jangan membanyakkan iktirad. Orang yang haji ni jangan banyak bergaduh, banyak iktirad, yakni menyangkali atau membantahi atau melintangi akan taulannya kawan. Syed nak berbala je pergi haji. Nak naik bas tu ke naik bas itu pun nak gaduh. Nak duduk tepi ke duduk kita haji tu. Tak apa. Mana pun boleh. Kan macam tu. Ni tak bergaduh. Aku duduk sini. Aku tengok dulu. Kalau yang tengok dulu dia dapat. Oh itu pun boleh gaduh. Ya dia wala dirah. Ni contoh dia. Atau akan orang yang mempunyai unta itu, atau akan orang yang mempunyai pekerjaan di dalam perahu. Asyik nak naik kapal terbang, komplain tu, komplain ni, apalah tu, semua komplain. Tak boleh. Ni dia. Termasuk komplain dekat mutawif, kesian mutawif tu, dia tukang bawa je, dia mana tahu. Asyik kena komplain misalnya. Yelah, memanglah customer is everything, kan? Customer is the king, memanglah macam tu. Tapi kita kena faham bila kita pergi haji dan umrah ni, it's not as easy as that untuk sempurna, tak. Kita kena faham benda tu. Atau di dalam kapal atau lainnya, tetapi hendaklah ia membaikkan akan perkataan dengan lemah lembut dan merendahkan diri dan membaikkan perangai akan segala manusia. Dan hendaklah ia sabar dan menanggung akan kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia. Kerana tiada dapat diketahui akan orang yang baik perangai atau jahat perangai pada ghalibnya itu melainkan ketika musafir. Kalau kita nak tahu dia ni baik tak buruk tu, kita tengok waktu musafir ni. Waktu musafir kalau dia banyak komplain, banyak caci maki, itu tak baiklah tu. Contoh dia ni, orang ni waktu jalan musafir ni lah dia untuk solat dia orang kantai. Sebab musafir ni membuatkan, jadi kan ada, iaitu kita ni tak tahu hakikat seorang tu melainkan kita dah pemusafir dengan dia. Baru kita tahu. Hadirin hafizakumullah. Dan dari kerana inilah kata Sayyidina Umar, bagi orang yang mendakwa ia mengetahui seorang yang baik perangainya, hal sahib tahu fi safari alladhi yustadallu, yang betul, alladhi yustadallu bihi ala makarimil akhlaqi wal af'ali, qala la, faqala ma araka ta'rifuhu. Artinya tuan-tuan, adakah engkau berserta akan dia di dalam musafir yang menunjukkan dengan dia itu atas perangainya yang baik dan atas pekerjaan yang baik? Maka katanya, tiada aku berserta dengan dia di dalam musafir. Maka Sayyidina Umar, tiada aku lihat akan kau mengetahui akan dia berperangai baik. Jadi kau tak tahu. Kau belum safar dengan dia, mana kau tahu? Itu isyarat Sayyidina Umar. Kau kena dah safar dengan dia, baru kau boleh tahu lah dia ni baik ke tak baik. Ni. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Adab yang kelima. Apabila ia kuasa berjalan kaki, akan mengerjakan haji, serta tiada masyakkah, maka terlebih afdal ia berjalan. Kalau dia boleh jalan-jalan. Kerana inilah wasiat Sayyidina Abdullah bin Abbas akan anaknya pada ketika ia hampir mati, dengan katanya, Ya baniya, ya bunayya, atau ya baniya, hujju musyatan fa inna lil haji al-mashi bi kulli khutwatin yakhtuha sab'imiyah hasanatin min hasanatil haram. Qila wa ma hasanatul haram? Qala al-hasanatu bi mi'ati alfi hasanatin. Artinya, hai anak-anakku, kerjakanlah olehmu akan haji padahal engkau berjalan. Maka bahawa bagi orang yang haji berjalan itu, iaitu dibalas dengan tiap-tiap satu langkah yang dilangkahkannya 700 kebajikan daripada kebajikan tanah haram. Maka ditanyainya orang akan dia, apa kebajikan tanah haram? Maka jawabnya, satu kebajikan pada tanah haram itu dibalas dengan 100,000 kebajikan. Hadirin wal hadir hafizakumullah ni. Dan berjalan kaki mengerjakan haji dari Mekah kepada Arafah dan dari Arafah ke Mina itu, iaitu terlebih sunat muakkadah. Dan apabila tiada kuasa ia berjalan, sekira-kira jika ia berjalan nescaya membawa
kepada taksir pada berbuat ibadat atau menjadi jahat, menjahatkan akan perangainya, atau jadi sangat masyaqqah badannya, atau jadi picik hatinya, hati dia jadi gelap, maka berkenderaan itu afdal, seperti bahawa puasa itu afdal bagi orang yang bermusafir dan orang yang sakit selama tiada membawa kepada dhaif badan dan tiada membawa kepada menjahatkan perangainya dan tiada membawa kepada masyaqqah yang sangat. Maka jika ia membawa kepada yang demikian itu, maka berbuka itu afdal. Jadi kita kena jagalah hadirin wal hadirat hafizakumullah, adab. Dan jika nak jalan pun, kalau dia pilih berjalan itu, kalau dia buat tak baik, kita tak payah. Jadi janganlah kita perjuangkan untuk berjalan. Jadi zaman sekarang susah kot nak berjalan ni. Kalau kita dari Malaysia memang impossible lah. Tapi ya, kalau buat dengan berjalan tu semakin kita berbuat kemungkaran, na'udzubillah min zalik, lebih baik tidak. Tapi kalau boleh, baik tak berjalan. Mungkin orang yang tinggal dekat Madinah ke nak jalan, tapi sekarang dah tak lah kot. Kan, kita dah ada kereta api dah. Kereta api terus sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita berhenti sampai sini. Pada minggu hadapan kita akan masuk adat yang ke-6. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.